Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, hari tu saya dah bagi tahu dah. Kata setakat ni kita akan buat video macam gini yang dengarnya suara je, belum boleh tengok muka lagi. Sebab macam yang korang tahulah, saya sekarang ada baby. Dan betul hari tu ada siapa Oh, saya dah lupa dah nama dia punya tu. Tapi familiar. Ni namanya Marhen B40 kan. Dia ada komen hari tu, "Akak, anak tiok tu kak weh, nak nyusu." Dia kata, memang pun sebenarnya kalau saya duduk rakam-rakam ni, duduk bercakap-cakap ni kan, lepas tu tiba-tiba je, weh, syushu. Gitulah. Jadi memang tak boleh, setakat ni memang tak mampu lagi lah nak bersiap-siap semua kan. Lepas tu buat video macam biasa dan tiba-tiba je weh, kejap-kejap saya pula yang jadi singa kan. Jadi untuk mempermudahkan urusan, saya akan kekalkan macam gini dulu. Tunggu dia besar-besar sikit, tunggu dah hantar mengasuh ke apa nanti, barulah kita buat macam biasa, insyaAllah lah. Doakan semoga segalanya berjalan lancar. Okay, video seram kita pada kali ni, saya nak combinekan dua cerita dalam satu video ni. Jadi video pertama ni, dia bagi tajuk Penunggu Rumah Sebelah. Jeng. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Okay, katanya nama dia ni adalah Ash. Mungkin Ashraf lah kot, sebab ASHRAF kan. Jadi kalau orang dulu macam 90-an macam apa nak nama Ashraf tapi nak bergaya sikit, panggil lah Ash gitu kan. Saya cerita ni saya, bukan dia tak. Okay, dia kata nama dia adalah Ash dan pada masa tu dia dengan family dia nak balik kampung. Dan katanya kalau setiap kali balik kampung, memang jarang sangat dia akan menginap dekat rumah atuk dia yang dekat Kulim tu. Bukannya tak nak, tapi biasanya kalau diorang semua balik, adik-beradik ayah dia pun ramai juga yang balik. Lepas tu diorang sendiri pun ada anak-anak diorang kan. So memang ramai sangat dan bilik dekat rumah tu pun tak banyak. Jadi biasanya kalau diorang ni balik ke kampung, diorang akan sewa homestay tau. So selalunya diorang akan sewa homestay yang dekat-dekat je lah. Dan katanya dia memang dah kenal dah dengan pemilik homestay tu, yang dia panggil dengan nama Pak Haji. Ya, sebab Pak Haji tu macam bahasakan diri dia sebagai Pak Haji kan. Sebab tu dipanggil Pak Haji je. Saya ingat lagi mula-mula saya pindah dekat tempat ni, tapi bukan rumah ni lah, rumah yang lama. Jiran saya tu dia bahasakan diri dia Hajah. Dia cakap panggil saya Hajah je. Lepas tu saya fikir macam ni tau, terdetik lah dalam hati saya. Saya fikir, kenapa nak panggil Hajah? Takkanlah nak cerita kata dia dah pergi haji, lepas tu dah dapat gelaran Hajah, so panggil Hajah lah macam tu. Sebab biasanya kalau kita orang-orang Kelantan ni, macam saya tak pernah jumpa tau orang yang dah pergi haji, orang akan panggil Hajah dekat dia. Kalau dah panggil Mak Minah tu, Mak Minah lah juga sampai ke sudah. Dan bila orang sekeliling pun panggil dia Hajah, saya baru fikir, mungkin itu adalah salah satu macam tanda untuk hormat dia. Atau mungkin sebelum-sebelum ni dah ada orang yang cakap panggil dia Hajah macam tu kan lagi, dan dia pun mengiyakan. So bila dah seorang panggil Hajah, takkan yang lain-lain macam tak sama kan, sebab dia macam satu geng, satu kumpulan. Itulah kot. Okey, sambung. Nak dijadikan cerita, Ash tadi pun kontak lah Pak Haji ni. Lepas tu book lah homestay, nak balik ke Kulim kan. Dah tu dia cakap, dia sembang-sembang sikit, tanya khabar semua. Lepas tu dia cakap lah yang dia nak sewa homestay, tapi kali ni dia nak yang besar sikit, sebab ramai pula yang nak balik kampung. Dah tu Pak Haji ni cakap yang homestay area dekat rumah dia orang ni selalunya penuh. Tapi pada masa tu dia rekomenkan homestay dia juga, tapi jauh sikit daripada area rumah atuk Ash ni. Cuma sebab dah terbiasa kan berurusan dengan Pak Haji ni, jadi Ash tadi pun setujulah. Dah tu hari dia orang balik kampung tu, macam biasa dia tunggu Pak Haji ni dekat Petronas, sebab Pak Haji akan bagi kunci rumah dekat dia lah. Lepas tu dia pun buat pembayaran semua. Dan pada masa tu dia minta jasa baik Pak Haji untuk tunjukkan jalan, sebab ya dia tak tahu kan dekat area mana. Ini kan first time dia pergi menginap dekat homestay yang itu. Katanya lama jugalah perjalanan dia nak sampai ke homestay ni, dalam 20 minit juga dengan kereta dia. So masa tu dia dengan ayah dia mula rasa pelik tau, sebab anak Pak Haji yang bawa kereta pada masa tu, yang tolong tunjukkan tempat tu kan. Tapi pelik tau, anak Pak Haji ni makin lama makin laju dia bawa. Padahal dia tahu yang orang kat belakang tengah follow dia kan. Tak lama lepas tu
dekat satu persimpangan ni, katanya kawasan situ nampak macam hutan tau. Hutan gua, dah rasa macam semacam dah. Dia pun tak pasti, tak tahu kenapa tiba-tiba je dia rasa macam seram sejuk. Sejuknya tu sampai ke tulang tau. Ya, dia dapat rasakan yang kawasan tu memang ada something. Bila dia tengok sekeliling, tengok situ, tengok sini kan, tiba-tiba dia terperasan dekat atas sepohon pokok yang ada dekat sebelah kanan dia, ada makhluk tu tengah bertenggek atas pohon tu tau. Dalam hati ni dia dah baca ayat kursi semua dah, tapi dia diamkan je sebab dia tak nak orang lain pun takut. So ayahnya tadi pandu kereta tu sambil follow dekat dengan anaknya Pak Haji ni, dan last kali diorang sampai juga tempat homestay yang diorang nak tuju tu. So sebenarnya pada masa tu dah jauh malam dah, tapi Ash ni cakap yang dia tak berapa perasan sangat kawasan sekitar situ. Yang dia nampak cuma hutan gelap macam tu je kan. So sampai dekat homestay tu, dia pun usah-usah lah keadaan homestay ni. Tengok tempatnya tu elok je, rapi je, macam lah, yelah lawa lah kan. Penghuninya pun macam ramai. Rumah sebelah banglo pun nampak macam tersergam indah macam tu kan. So tak adalah rasa ngeri sangat. Diorang pun basuh kaki semua baru masuk ke dalam rumah. Dah tu diorang pilih-pilih bilik mana yang diorang nak. Dan sebab diorang ni macam ramai kan, rombongannya ramai masa tu, jadi dia dengan adik-adik dia pilih bilik yang paling belakang sekali. Sebab katanya bilik tu ada aircon. Dah tu diorang kemas apa yang patut dan diorang solat dulu. Lepas solat barulah diorang duduk bersembang ramai-ramai dengan adik-beradik dia semua. Masih duduk bersembang tu, Ash ni perasan tau, ada satu sejadah ni jatuh daripada penyidai. Yang mana sejadah tu dia baru je sidai dekat penyidai tu lah. So dia pun bangun, dia pergi ambil sejadah tu dan sidai dekat tempat dia balik. Dah tu dia pergi duduk menyembang lagi, sembang-sembang dengan adik-beradik dia kan. Tak lama lepas tu dia perasan sejadah tu sekali lagi jatuh. Dia pun bangun, tak fikir panjang, dia bangun, dia pergi angkat sejadah tu dan dia letak balik dekat tempat sejadah tu kan, sidai dekat situ. Masa tu dia mula terfikir tau, sejadah ni licin ke? Kenapa cepat sangat jatuh kan? Dah tu benda ni jadi bukan 2 kali tu je tau, tapi beberapa kali lagi. Tapi si Ash ni tetap juga dia bangun, dia pergi angkat sejadah tu dan sidai sejadah tu dekat tempat dia. Masa tu dia mula pelik tau. So dia pun try lah kan, tengok sejadah tu licin ke? Tak ada pun, biasa je. Dah tu dia buat-buat macam tak ada apa-apa, padahal dalam jantung dia ni yelah boleh tahan lah dudap gitu kan. Katanya dalam berani tu adalah juga takut sikit-sikit. Yelah tempat tu tempat baru kan, ni tak biasa lagi. So pagi tu katanya pagi-pagi buta lagi. Pagi-pagi buta lagi, diorang ni boleh terfikir untuk pergi kacau adik bongsu diorang. Kononnya macam nak takut-takutkan adik bongsu dia lah pagi-pagi tu. Jadi diorang plan lah idea jahat diorang tu. Dan pada masa tu katanya dalam lewat pukul 12 macam tu, semua orang rasa lapar. Jadi ayah dia pun pergi keluar pergi beli makan kan. Jadi masa ayah dia sampai balik tu, dia ada nampak sesuatu tau. Dia ada nampak penampakan dekat luar pagar sana yang dia gelar penyambut tetamu. Jadi masa ayah dia dah sampai, katanya masa tu ayah dia naik motor tau. Ayah dia naik motor, bila lampu motor ayah dia tu terkena pada makhluk tu terus gaib, lesap macam tu je. So dalam pukul 3 pagi, dia dengan adik dia tak tidur lagi tau. Sebab masa tu diorang tengah syok layan lagu yang best-best. Masing-masing tengah online lah dengan lagu tu, dengan lagu ni kan. Lepas tu share cerita, macam-macam lah diorang bercerita ni. Syok-syok diorang sembang tu, tiba-tiba je diorang dengar ada bunyi aneh dekat luar tingkap bilik tu tau. Masa tu dia pandang ke arah muka adiknya. Dia nampak air muka adik dia ni dah lain macam dah. Dah tu Ash tadi dah tak fikir panjang dah, dia terus buka surah Ruqyah. Katanya dia memang ada simpan surah tu. Tapi bunyi dekat luar sana makin lama makin kuat. Ash ni sendiri pun dah naik seriau dah. Tapi tak tahulah kenapa, tak tahulah apa yang merasuki jiwa dia masa tu. Boleh pula dia pergi buka sikit tingkap tau. Dia pergi jenguk dekat luar tingkap tu nak tengok apa benda yang ada. Dan masa itulah dia nampak ada sesuatu yang mencangkung dekat penjuru luar sana. Dan makhluk tu pandang tepat ke arah dia. Time tu dia memang terkejut gila sampaikan menggeletar semua tubuh dia ni. Adik dia pula terus berlari keluar daripada bilik tu dan pergi ke ruang tamu. Ash ni bila dia nampak tadi, dia menggeletar, dia kaku tau dekat situ.
tak pergi mana, tercengang je situ. Lepas dia perasan adik dia dah tak ada dalam bilik tu, barulah dia berlari keluar daripada bilik. Memang betul, biasanya kalau situasi jadi macam gitu, kita macam dah tak boleh nak fikir kan. Kita macam akan freeze sekejap, diam sekejap, apa yang aku patut buat, macam tu kan. Jadi sampai dekat ruang tamu tadi, adik dia dah nangis-nangis dah. Lepas tu cakap nak balik Penang terus. Dan lepas tu barulah dia pula sampai dekat ruang tamu sana kan. Masa tu dia macam agak tercungap-cungap jugalah sebab dia pun berlari. Dah tu semua orang tanyalah dia, kenapa? Apa dah jadi? Kenapa? Macam tu kan, apa hal? Dan dia cakap dia pun macam malas nak cerita. Yelah, takut semua orang lain pun takut juga. So macam susah lah kan. Jadi masa tu dia cuma ceritakan dekat mama dia je. Dan tu mama dia yang dengar tadi pun terkejut jugalah kan. Jadi mama yang dimaksudkan ni, dia cakap pangkat tu sebenarnya, tapi dia panggil dengan nama gelaran mama. So masa tu dah okey sikit, dia beranikan diri masuk ke dalam bilik tu dan dia ambil telefon dia. Ya, sebab dia tertinggal telefon dia sebab takut sangat tadi kan. Dia terus berlari sampaikan tertinggal phone dalam bilik tu. Masa dia melangkah masuk je ke dalam bilik tu, tubuh dia ni habis meremang semuanya. Dah tu dia cepat-cepat ambil phone dia tadi dan terus berlari keluar daripada situ. So malam tu diorang semua tidur kat luar lah. Gangguannya tak habis itu je, sebab malam tu masa dia elok je nak lelapkan mata kan, nak tidur, tiba-tiba dia boleh dengar ada bunyi cakaran pula dekat luar sana. So dia yang dah nak terlelap tadi terus buka mata. Dah tu dia perasan yang lain yang ada tidur dekat luar tu juga dah kalut dah. Lepas tu mama dia suruh buka ayat ruqyah. Dah tu biar je ayat ruqyah tadi terbuka macam gitu. So masa tu dia buka ayat ruqyah ni volume yang paling kuat. Bayangkan satu ruang tamu tu bergema dengan surah. Dan sebab dia orang tidur dekat ruang tamu tu kan ramai kan, jadi katanya tak adalah takut sangat. Walaupun sebenarnya dia orang ni macam tidur-tidur ayam je. Ya, mungkin dia orang fikir tak apa ada dia kan. Itu yang jadi macam berani sikit sampaikan dia orang semua tertidur. Dan katanya dia sendiri pun tak perasan bila benda tu berhenti cakar dekat luar sana. Okey, awal pagi tu selesai mandi semua, dia orang semua bertolak pergi rumah tok dia. Masa dia orang keluar rumah tu, semua orang terkejut gila tau. Sebab apa? Persekitaran rumah yang semalamnya dia nampak macam ramai sangat penghuni, lepas tu ada kereta semua, nampak macam meriah sangat dengan lampunya banyak kan. Pagi ni dia nampak kosong. Memang tak ada siapa-siapa pun dekat situ tau, kecuali diorang. Dan yang paling terkejutnya, banglo yang dia cakap tersergam indah tu, semalam dia nampak cantik je kan, indah kan. Sekarang ni dia nampak banglo tu usang gila dan sangat menyeramkan. Lampu liap-liap yang dia nampak semalam pun memang tak ada langsung terpasang dekat situ tau. Jadi petang tu masa dia tengah ngopi, dia pun ceritalah dekat ayah dia apa yang jadi semalam kan. Ini ayah kandungnya lah, bukan yang mama tu. Sebab yang ini dia panggil ayah kandung dengan mak kandung dia panggil ayah dan juga ibu. So katanya ayah dengan ibu dia ni memang tak tahu pun apa yang berlaku sebab dia orang ni tidur dekat master bedroom. Rupa-rupanya ayah dia pun nampak juga penyambut tetamu ataupun sesuatu yang ada dekat atas pokok tu, yang kata ayah dia suluh je dengan lampu motor tadi terus hilang kan. Jadi masa tu barulah ayah dia bagi tahu sebenarnya banglo dan kawasan tu memang sunyi dan banglo tu sebenarnya ada penunggu. Jadi bilik yang Ash dan adik-adik dia guna tu, itulah bilik penunggu tu. So sebab itulah macam penunggu tu marah lah kan orang duduk bilik dia. Katanya ayah dia memang tahulah sikit bab-bab macam gini ni, tapi sebab semalam dia orang sampai pun macam dah lewat malam kan, jadi ayahnya pun dah kepenatan dah. So dia macam ignore ataupun dia macam tak perasan sangat dekat sebelah tu apa-apa kan. Jadi paginya tu bila dia dah keluar tengok suasananya lain, itu yang ayah dia baru perasan tu. Okey, kisah yang kedua ni ada dua cerita sebenarnya dan katanya kisah ni betul-betul berlaku dalam keluarga dia. Okey, kisah yang pertama yang dia sharekan, jadi kita bagi nama samaran dia ni sebagai Aina. So kisah yang pertama ni, tajuk yang dia bagi adalah kirim barang. Jadi masa tu dia bersekolah dan katanya akan menduduki peperiksaan SPM. Jadi kisah ni bermula masa dia tengah baring sambil baca buku. Dan tak tahu kenapa tiba-tiba je hati dia ni terdetik untuk pergi intai dekat bawah katil dia. Rupa-rupanya dekat bawah katil dia tu ada sebiji telur ayam tau, yang masih sempurna lagi. Ada betul-betul dekat bawah katil tempat dia baring tu. Jadi dia pun tunjukkan telur tadi dekat akak dia. Dan sebenarnya benda ni bukan pertama kali berlaku tau. Sebab
Sebelum-sebelum ni pun pernah berlaku juga. Ini dah masuk kali ketiga dah diorang jumpa telur ayam tu dekat dalam bilik. Jadi kali pertama diorang jumpa, telur ayam tu ada dekat bawah kotak dalam bilik dia dan juga akak dia. So dia dengan akak dia ni macam kongsi bilik lah kan. Jadi masa tu telur ayam yang dia jumpa tu dah pecah dah. Lepas tu bau busuk sangat. Kali kedua diorang jumpa, telur ayam tu ada dekat dalam bilik abang diorang. Jadi bila dah jumpa telur ayam yang tak pecah, yang macam okey tadi kan, dia pun pergilah jumpa maknya dengan ibu dia kan. Dia ngadu dengan ibu dia. Lepas tu ibu dia pun cakap, tak apa, nanti kita rujuk hal ni dengan Tok Imam dekat depan rumah kita tu. So ibu dia pun ambil telur ayam tadi, letak dekat atas TV dekat ruang tamu. Esok hari ni tu, masa diorang nak jumpa Tok Imam, tiba-tiba je telur ayam tu boleh gaib, boleh hilang, lesap macam tu je. So Aina tadi pun tanyalah ahli keluarga dia yang lain, adakah siapa-siapa yang terambil kan telur ni, lepas tu letak kat mana-mana ke? Dan semua cakap tak ada. Masa tu dia dah rasa dah ada benda yang tak kena. Dah tu diorang sekeluarga ni terus telefon ustaz. Katanya ustaz ni adalah kenalan Tok Imam dekat depan rumah dia tu. Lepas tu dia pun ceritakanlah dekat ustaz ni benda ganjil yang dah berlaku dalam rumah dia ni kan. Dah tu ustaz tu pun datanglah ke rumah dia. Bila ustaz tu datang ke rumah dia tadi, ustaznya baca sikit-sikit ayat suci Al-Quran. Lepas tu ustaznya macam masuk ke setiap bilik yang pernah telur tadi dijumpai. Bila dah tengok satu-satu, ustaz tu bagi tahu memang betul ada orang yang kirim barang tersebut dekat keluarga dia orang. Katanya orang tu selalu sangat datang sini pada waktu maghrib. Dia akan bawa kereta hitam, lepas tu akan pandu kereta hitam dia tu dekat kawasan rumah dia orang ni. Jadi katanya dia orang sekeluarga memang tak tanya pun siapa orang tu, siapa yang buat ni kan. Dia orang cuma serahkan hal ni semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya yang penting dia orang memang tak nak terlibat langsung dengan perkara-perkara yang syirik macam ni. Okey, kisah yang kedua ni dia bagi tajuk bunyian. Jadi kisah ni berlaku pada kakak dia dan juga adik dia, yang mana adik dia pada masa tu berumur 5 ke 6 tahun. Dan sekarang ni pada masa dia cerita ni, adik dia dah berumur 13 tahun dah. So nak dijadikan cerita, ada satu pagi tu dalam pukul 10 pagi, macam biasalah dia akan bangun dan buka semua tingkap dekat bilik dia. Masa tu mak dengan ayah dia pergi ke Mekah, tengah menunaikan umrah pada masa tu. Jadi diorang adik-beradik ni tinggal dengan keluarga makcik diorang. Dan kebetulan pada masa tu keluarga makcik dia ni tengah bercuti dekat Langkawi. So tinggallah dia dengan 4 adik-beradiknya. Pelik jugalah kan, mak ayah dia pergi umrah, lepas tu macam kata amanahkan dia ni pada mak saudara dia lah, duduk dengan makciknya. Sekali family makcik dia pula pergi bercuti, so tinggal dia berempat juga, adik-beradik dia. Macam sekali fikir, lebih baik tak ayah nak pergi rumah makcik dia kan, lebih baik tinggal je dekat rumah dia. Okey, nak jadikan cerita, pada masa tu dia tidur dengan akak dia dan juga adik dia dalam satu bilik. Jadi masa dia dah buka tingkap tadi, dia ada buka sikit pintu bilik dia, sebab katanya dia memang niat untuk bersihkan ruang tamu yang dekat depan tu. Pada masa tu adik dia yang kecil tu terjaga. Dah tu adik dia ni kejutkan akak dia, lepas tu bagi tahu akak dia yang ada kawan dekat sebalik pintu bilik dia orang, duk menyorok dekat belakang pintu tau. Masa tu dia tak dengar yang adik dia ni cakap dengan akak dia ada kawan tu, sebab katanya dia ada dekat bilik yang satu lagi. Jadi akak dia yang separuh sedar tu cubalah tengok dekat sebalik pintu tu kan, mana kawan yang dimasukkan. Dan memang dia nampak ada seorang budak perempuan yang sebaya adik dia berdiri betul-betul dekat sebalik ruang pintu yang Aina ni dah buka tadi. Kan tadi dia buka pintu tu macam separuh je kan. So dekat belakang pintu tu lah budak perempuan tu menyorok. So sebab pintu tu macam terbuka sikit je, so diorang tak boleh nampak keseluruhan tubuh kawan yang dimasukkan. Mungkin diorang nampak macam separuh macam tu je kan. Ya betul lah, menyorok lah tu. Katanya budak perempuan tu pakai baju skirt merah. Dah tu akak dia tadi pun bagi tahu dia mungkin budak perempuan tu ahli keluarga makcik diorang yang dah balik bercuti macam tu lah. So masa tu Aina terus pergi buka pintu bilik tu luas-luas dan memang betul tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Dia cuba cari dekat ruang tamu, kokotlah ada penampakan budak perempuan tu kan, tapi tak ada apa pun. Dah tu dia pun bagi tahulah akak dia kan, tak ada siapa pun. Dan masa tu lah muka akak dia dah mula pucat dah. Ya memang dia tak nampak siapa-siapa pun kan, tapi akak dia ni macam insist, dia bersungguh-sungguh, dia cakap betul akak nampak ada seorang budak perempuan pakai baju merah berdiri dekat pintu bilik kita tadi. Akak dia cakap macam tu. Dan kebetulan masa tu macam adik lelaki dia datang lah ke arah dia orang ni kan. Lepas tu adik lelaki dia nampak keadaan dia orang berdua ni macam pelik lah. Lepas tu dia tanyalah, korang berdua ni kenapa? Dah tu akak dia tanya adik dia yang lelaki ni, Alif, korang nampak tak budak perempuan yang dekat pintu tadi?
Lepas tu Alif cakap, tadi Alif tersedar lepas adik sebut kawan-kawan macam tu. Dah tu Alif pun cubalah tengok dekat bilik korang, tapi memang tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Dah, diorang bertiga pun macam mendiamkan diri sehari tu. Yelah, masing-masing nak kena digest kan apa yang diorang nampak. Dah tu lepas keluarga makcik dia ni balik ke rumah, terus diorang ni bercerita apa yang diorang dah nampak dekat makcik diorang tu. Tak lama lepas tu, barulah diorang dapat tahu rupa-rupanya budak perempuan yang pakai baju merah tu adalah Bunian. Katanya dia datang daripada Gunung Jerai untuk cari kawan. Nasib baiklah juga ada tu imam ni dengan beberapa orang ustaz yang lain hantar balik dia, Bunian tu, ke tempat asal dia. The end. Itulah dia kisah seram kita pada kali ni. Seram tidak? Okeylah, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni, dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.